Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Muslimin muslimat yang rahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada malam ini. Malam ini merupakan sesi kita yang ke-36 dalam kita mengupaskan kitab Q&A Fiqh Perubatan. Kita masih lagi berada pada bab yang ke-7 berkaitan dengan puasa pesakit. InsyaAllah pada hari ini kita nak khatamkan bab yang ke-7 ni. Kita nak habis syarahkan bab yang ke-7 tentang puasa dan kaitannya dengan golongan pesakit. Sebelum kita mulakan pada hari ini, mari kita ulang kaji sikit apakah poin-poin penting yang telah kita sentuh pada sesi minggu lalu. Ini merupakan di antara perkara-perkara yang kita sentuh pada minggu lalu. Penggunaan alat yang tertentu yang dimasukkan melalui dubur, isu tentang mendema darah, isu tentang rawatan pesakit buah pinggang. Itu merupakan di antara perkara-perkara yang kita bahaskan pada sesi minggu lalu yang ada kaitannya dengan puasa. Pada malam ini kita nak kongsi lagi beberapa lagi isu yang baru. Perbahasan pertama kita pada malam ini adalah berkaitan penggunaan ubat penyakit jantung bagi pesakit yang sedang berpuasa. Jadi sang pengarang kitab ini iaitu Dr. Muhammad Rafiqi, dia muatkan satu perbahasan kalau orang yang ada penyakit jantung, dia menggunakan ubat yang tertentu. Dia menggunakan pil yang tertentu yang diletak dekat bawah lidah. Adakah dengan penggunaan pil tersebut membatalkan puasa pesakit tersebut ataupun tidak? Apa jawapannya? Jadi dalam mengupaskan isu ini, sang pengarang kitab ini dia menukil keputusan muzakarah fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Malaysia pada tahun 1984. Para ulama membincangkan tentang isu ini dan mereka mengatakan yang ubat yang digunakan bagi merawat pesakit jantung yang sedang berpuasa tanpa dimasukkan melalui rongga anggota tidak membatalkan puasa dengan syarat diyakini air liurnya tidak masuk melalui rongga. Jadi dalam membahaskan isu ini, kita lihat para ulama daripada negeri jiran, iaitu di Malaysia, mereka berpandangan penggunaan ubat yang tertentu untuk merawat bagi mereka yang ada penyakit jantung tak batal puasa. Cuma di sini timbul satu persoalan, ubat apa yang dimasukkan kat sini? Ubat yang dimasukkan kat sini adalah sejenis pil ataupun tablet yang diletakkan di bawah lidah seseorang. Sublingual medication. Pil ataupun tablet yang diletakkan dekat bawah lidah seseorang. Kemudian apa yang terjadi bila dah letakkan pil tersebut dekat bawah lidah, dia akan meresap masuk ke dalam saluran darah manusia, darah orang tadi itu, dengan cepat. Jadi dia bukan macam pil biasa.
Orang kalau demam dia makan Panadol, dia telan Panadol tu kan dengan minum air. Bukan jenis pil yang macam itu. Pil yang dimaksudkan kat sini adalah pil yang diletakkan dekat bawah lidah dan dia terus merasap masuk ke dalam saluran darah. Dan dibincangkan oleh para alim ulama kita, mereka mengatakan kalau ada jenis pil yang macam gini, dia tak perlu telan, maka dia tak batal puasa. Dan ini merupakan pandangan daripada para ulama daripada negeri jiran. Dan ini juga merupakan pandangan yang pernah dikongsikan, yang diputuskan oleh Majma' Fiqh Al-Islami, International Islamic Fiqh Academy. Ini juga merupakan pendirian Darul Ifta Urdun, iaitu badan fatwa di Jordan. Ini juga merupakan pandangan yang dipegang oleh Darul Ifta Al-Misriyah, badan fatwa di Mesir. Jadi ramai di kalangan para ulama kita di peringkat antarabangsa mengatakan obat ataupun pil, tablet yang diletakkan dekat bawah lidah untuk merawat mereka-mereka yang mempunyai penyakit jantung, maka ini tidak membatalkan puasa kerana dia tak makan pil tu. Jadi ada tablet yang tertentu, pil yang tertentu yang cara penggunaannya sedikit berbeza dengan pil-pil biasa yang kita tahu. Kalau pil-pil biasa yang kita tahu, orang kalau makan ubat, dia akan telan ubat tu. Tapi jenis ubat ini adalah ubat yang tidak perlu ditelan. Itu merupakan keputusan Muzakharah Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ikhwal agama Islam di Malaysia. Perbahasan yang kedua yang disentuh oleh sang pengarang kitab ini adalah tentang hukum berpuasa dan berbuka bagi pesakit yang tiada harapan sembuh. Jadi sang pengarang kitab ini dia membezakan antara dua kumpulan pesakit. Kumpulan pertama adalah pesakit yang tiada harapan sembuh. Kumpulan yang kedua adalah pesakit yang ada harapan sembuh. Dan dia mulakan terlebih dahulu dengan membincangkan hukum puasa bagi pesakit-pesakit yang tiada harapan sembuh. Apa kata Dr. Muhammad Rafiqi? Jadi ini merupakan kesimpulannya ataupun rumusan poin-poin yang penting. Kata sang pengarang kitab ini adalah tak wajib berpuasa bagi golongan yang tidak ada harapan sembuh. Jadi orang kalau dia sakit dan dia tak ada harapan sembuh, maka tidak wajib berpuasa bagi golongan semikian rupa. Satu keringanan, satu kelonggaran yang diberikan dalam agama Islam. Satu kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada banyak sangat ayat Quran yang menyokong pandangan ini. Ayat Quran yang mengatakan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebankan seseorang itu melainkan apa yang dia mampu pikul. Dan apabila ulama mengatakan yang tidak wajib berpuasa bagi pesakit yang tiada harapan sembuh, apakah yang perlu dilakukan oleh pesakit tersebut? Maka jumhur di kalangan para fuqaha, jumhur di kalangan para ulama berpandangan bagi pesakit semikian rupa, mereka itu wajib untuk membayar fidyah. Jadi golongan ini mereka tak wajib puasa, pesakit yang tiada harapan sembuh, tapi mereka wajib untuk membayar fidyah. Dan kadar fidyah yang perlu mereka bayar adalah 1 mud daripada makanan, makanan asas sesuatu tempat. Ini ukuran ni gunakan dalam kitab-kitab fiqh, 1 mud. 1 mud ni lebih kurang 0.687, 0.687 liters. 1 mud ni lebih kurang 543 gram.
makanan asas, kan seperti beras. Orang-orang yang pesakit-pesakit yang tiada harapan sembuh, dia tak wajib puasa, tetapi kalau sekiranya dia ada kemampuan daripada sudut kewangan, maka hendaklah dia bayar fidyah. Dan kadar fidyahnya adalah tiap-tiap hari yang dia tak puasa itu, dia bayar dengan kadar 1 mud, yang lebih kurang, sebagaimana kita katakan tadi, lebih kurang 500 lebih. Kan? Lebih kurang 543 gram. Makanan asas. Kan? Itu adalah hukum bagi golongan pesakit yang tiada harapan sembuh. Satu kelonggaran, satu keringanan yang diberikan dalam agama Islam. Seterusnya, kata sang pengarang kitab ini, dia lanjutkan perbahasannya berkaitan dengan hukum berpuasa dan berbuka bagi pesakit yang ada harapan sembuh. Kalau tadi dibahaskan tentang hukum berpuasa bagi pesakit yang tiada harapan sembuh, bagaimana pula dengan pesakit yang ada harapan sembuh? Wajib tak mereka ni berpuasa? Apa jawapannya? Dekat sini, sang pengarang dia membezakan antara dua jenis keadaan ataupun dua situasi yang berbeza. Pesakit-pesakit yang menurut doktor ada harapan sembuh boleh dibahagikan kepada dua golongan. Golongan pertama adalah pesakit yang ditakuti mudarat lebih teruk dengan berpuasa. Golongan pertama adalah pesakit-pesakit yang mana kalau dia berpuasa dalam keadaan sakit itu, kemudaratan akan menjadi lebih teruk. Keadaan menjadi semakin parah. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah pesakit yang tidak ditakuti mendapat mudarat lebih teruk dengan berpuasa. Keadaan yang dua pula berbeza sikit. Dia kalau puasa pun insya-Allah tidak dikhawatiri kemudaratan ke atas pesakit tu. Jadi apakah hukum bagi kedua-dua kumpulan ini? Adapun golongan pertama, iaitu pesakit yang ditakuti mudarat lebih teruk dengan berpuasa. Kalau dia berpuasa, kemudaratan akan menjadi lebih teruk. Menjadi semakin parah. Maka bagi golongan pesakit yang pertama ini, dia wajib berbuka. Dia tak perlu puasa, dia wajib berbuka. Kenapa wajib berbuka? Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita daripada mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita daripada membunuh diri kita sendiri. Dan kalau berpuasa boleh menambahkan, menerukkan lagi keadaan seorang pesakit itu, maka pada ketika itu sewajarnya dia tidak berpuasa. Demi untuk memelihara nyawanya. Demi untuk memelihara kesihatannya. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah pesakit yang tidak ditakuti mendapat mudarat lebih teruk dengan berpuasa. Golongan yang kedua ni pula, dia walaupun sakit yang ada harapan sembuh, tapi kalau dia puasa tidak akan memberikan apa-apa kemudaratan kepada dirinya. Bagi golongan pesakit yang kedua ni, mereka ni wajib berpuasa. Wajib berpuasa kerana berpuasa tidak menerukkan lagi keadaan mereka. Jadi itulah klasifikasi yang dilakukan oleh sang pengarang kitab ini, Dr. Muhammad Rafiqi, tentang dua golongan yang berbeza ni. Seterusnya kita sambung. Perbahasan yang keempat adalah tentang hukum berpuasa wanita ketika hamil dan menyusu. Jadi perbahasan yang keempat yang dimuatkan dalam kitab ini adalah tentang wanita. Kalau dia hamil, kalau dia sedang menyusukan anaknya,
Bolehkah kedua golongan ini berbuka puasa? Apakah pandangan pengarang kitab ini? Jadi, kata sang pengarang kitab ini berkaitan dengan isu wanita yang hamil dan menyusukan anak, kaitannya dengan puasa. Beliau menyimpulkan tiada khilaf di kalangan ulama, tiada perbezaan pandangan di kalangan ulama yang mengatakan wanita kalau hamil, wanita kalau menyusukan anak, maka diberikan kelonggaran baginya untuk berbuka puasa. Dan tiada khilaf di kalangan ulama, tiada perbezaan pandangan di kalangan ulama yang mengatakan kalau dia dah berbuka puasa, dia perlu qadakkan puasa yang ditinggalkan pada hari-hari di luar bulan Ramadan. Jadi kalau dia sebagai contoh dia buka puasa, tak puasa 15 hari, kan? Maka di luar bulan Ramadan dia wajib gantikan 15 hari. Tak kisah sama ada golongan yang hamil dan menyusukan ini, dia bimbang kesan puasa ke atas diri mereka sendiri, ataupun dia bimbangkan kesan puasa tu ke atas anak mereka. Jadi rata-rata ulama sepakat, wanita yang hamil, wanita yang menyusukan anak, kan, mereka diberikan kelonggaran untuk berbuka puasa, mereka diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa. Dalam masa yang sama juga, mereka perlu menggantikan puasa yang telah mereka tinggalkan. Itu merupakan perbahasan di kalangan para alim ulama kita. Kita teruskan perbahasan yang selanjutnya. Perbahasan yang kelima yang juga merupakan perbahasan yang terakhir yang kita nak kongsikan pada malam ini adalah hukum berpuasa bagi mereka yang sentiasa dehydrated. Jadi kata sang pengarang kitab ini, sebagaimana kita maklum, sang pengarang kitab ini dia bukan sahaja mendalami dalam ilmu syariah, dia juga mendalami dalam bidang perubatan. Jadi kalau memang di sana ada pesakit yang sentiasa dehydrated, yang kata doktor dia mesti minum air. Ini bukan haus biasa. Haus biasa tu biasalah. Kita kalau puasa mesti haus kan. Tapi ini adalah dia sampai kepada satu tahap yang boleh memberikan kemudaratan kepada dirinya. Yang mana kata doktor perubatan golongan sedemikian rupa ni dia perlu minum air. Jadi kalau ada sakit sedemikian rupa yang menjadikan seseorang itu perlu konsum air, perlu minum air daripada masa ke semasa pada siang hari. Adakah diberikan kelonggaran bagi golongan sedemikian rupa untuk tidak berpuasa? Apa rumusan daripada kata-kata sang pengarang kitab ini? Sang pengarang kitab ini mengatakan bagi golongan sedemikian rupa, mereka boleh berbuka. Ini satu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Especially kalau tak minum air, dia boleh membawa kemudaratan kepada dirinya. Sebagaimana kita kongsikan tadi dalam sebagian ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita daripada membunuh diri kita sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita daripada mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Di sini timbul satu persoalan, ada ke Ustaz penyakit ataupun sakit yang requires, yang memerlukan seorang pesakit tu selalu minum air? Dia tak boleh tinggalkan minum air. Kalau tidak, dia akan memberikan kemudaratan kepada pesakit tersebut. Adakah tidak?
Menurut para ulama ada. Dan negara jiran kita, para ulama daripada negara jiran kita pernah keluarkan satu fatwa berkaitan dengan sejenis penyakit mata. Yang mana ada sejenis penyakit mata ni yang pesakit yang menghadapi penyakit mata ni dia perlukan kepada ubatan yang tertentu untuk memastikan saraf matanya itu tidak mati. Kalau sekiranya saraf mata itu rosak, kan, maka dikhawatiri dia akan boleh membawa kepada uh, buta. Dan untuk mengelakkan saraf tersebut daripada rosak, pesakit yang mengalami penyakit ini dia kena makan ubatan yang tertentu dan dia kena sentiasa minum air. Minum air dalam kuantiti yang banyak. Antara sebabnya adalah untuk mengelakkan daripada merosakkan buah pinggang. Jadi walaupun dia sakit mata, tapi kalau dia makan ubat ni, dia kena minum air banyak. Dan antara sebabnya adalah dia kena minum air banyak adalah untuk mengelakkan merosakkan buah pinggang. Jadi ini dibahaskan oleh para ulama daripada negara jiran kita. Ini ada sejenis penyakit kan yang dia punya penyakit namanya adalah dieja dengan GLU-KOMA. GLU-KOMA yang ada kaitan dengan penyakit berkaitan dengan mata. Kan? Ataupun glaukoma, GALUKOMA. Kan? Yang mana dia memerlukan seorang pesakit itu sentiasa minum air. Jadi soalan ini pernah diajukan kepada para alim ulama di Malaysia oleh kerana sang pengarang kitabnya Malaysia. Kan? Jadi para alim ulama di Malaysia mereka berpandangan yang kalau memang ada penyakit jenis macam gini yang dia memerlukan kepada seorang pesakit itu sentiasa minum air untuk mengelakkan kemudaratan kepada anggota badannya, kepada dirinya, maka boleh pada ketika itu kita mendengar nasihat para doktor yang mempunyai kemahiran. Jadi pendapat doktor itu wajib dijadikan sebagai pemberat. Sama ada seorang pesakit itu perlu berpuasa ataupun tak perlu puasa. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita dalam Quran untuk merujuk kepada ahli zikir, kepada ahli ilmu. Dan dalam bidang perubatan, ahli zikir ataupun ahli ilmunya adalah golongan medical doctors. Jadi kalau doktor perubatan menasihatkan seorang pesakit untuk sentiasa minum air, hatta pada siang hari bulan Ramadan, untuk mengelakkan kemudaratan daripada menimpa seorang pesakit, maka hendaklah pesakit tersebut minum air. Batalkan puasa dia. Demi memelihara kesihatannya. Demi memelihara nyawanya. Boleh bagi seorang Muslim tidak berpuasa dalam keadaan tersebut. Ini termasuk dalam satu kelonggaran, satu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sekiranya ada sebahagian pesakit yang dia menghadapi penyakit yang tertentu yang memerlukan mereka untuk sentiasa minum air pada siang hari bulan Ramadan, kalau dia tak buat sedemikian rupa, dia akan menerukkan lagi keadaannya. Dia akan memarahkan lagi keadaannya. Dia akan menerukkan lagi penyakit orang tersebut, maka pada ketika itu diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa. Sebagai kesimpulan untuk sesi kita pada hari ini kita membincangkan tentang 5 perkara
yang merupakan penutup bagi bab yang ketujuh ni. Perkara pertama yang kita kongsikan adalah tentang penggunaan ubat penyakit jantung bagi pesakit yang sedang berpuasa. Kita simpulkan yang kalau pesakit dia gunakan pil yang tertentu yang diletakkan dekat bawah lidah, kemudian dia terus meresap ke dalam saluran darah, maka itu tidak membatalkan puasa kerana orang tu dia tak telan pil tu. So dia ada jenis pil yang tertentu, cara penggunaannya tak perlu telan. Masukkan dekat bawah lidah aja. Yang kedua, kita bahaskan tentang hukum berpuasa dan berbuka bagi pesakit yang tiada harapan sembuh. Orang-orang yang sakit yang mana tiada harapan sembuh, mereka tak wajib puasa. Kalau sekiranya mereka berkemampuan, mereka diwajibkan bayar fidyah sahaja. Perkara yang ketiga, hukum berpuasa dan berbuka bagi pesakit yang ada harapan sembuh. Jadi pesakit yang ada harapan sembuh ni, kita bahaskan tadi, kalau dengan berpuasa akan menerukkan lagi keadaannya, maka pada ketika itu tak wajib puasa. Tapi kalau dengan berpuasa tidak menerukkan lagi keadaannya, tidak melambatkan proses kesembuhannya, dan dia mampu berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa. Yang keempat, hukum berpuasa bagi wanita ketika hamil dan menyusukan. Wanita yang hamil, wanita yang menyusukan diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa. Kalau sekiranya mereka bimbang, dengan berpuasanya mereka itu bakal memudaratkan diri mereka sendiri. Atau dengan berpuasa itu bakal memberikan kemudaratan kepada bayinya. Atau dengan berpuasa itu bakal memberikan kemudaratan kepada dirinya dan juga kepada bayinya. Dalam ketiga-tiga keadaan ini, para ulama sepakat mengatakan diberikan kelonggaran bagi wanita sedemikian rupa untuk tidak berpuasa. Tetapi wajib bagi mereka untuk mengqadakkan, menggantikan puasa mereka di luar bulan Ramadan. Yang kelima yang terakhir yang kita nak kongsikan pada malam ini adalah hukum berpuasa bagi mereka yang sentiasa dehydrated. Sebagaimana saya katakan tadi, ini bukan haus biasa. Kita kalau puasa memang haus. Itu bukan satu kelonggaran untuk berbuka puasa. Tapi ini adalah bagi pesakit yang tertentu yang memerlukannya untuk sentiasa minum air. Jadi kalau di sana ada penyakit yang tertentu yang memerlukan kepada seorang pesakit itu sentiasa minum air. Kalau dia tak minum air, boleh memberikan kemudaratan kepada dirinya. Kalau dia tak minum air, bakal melambatkan lagi proses penyembuhannya. Maka pada ketika itu diberikan keringanan baginya untuk berbuka puasa. Dan kalau sekiranya dia sihat, pada masa yang akan datang, hendaklah dia qadakkan puasa yang telah dia tinggalkan. Itulah di antara 5 perkara yang kita dah kongsikan pada hari ini. Dengan itu, selesailah kita daripada bab yang ketujuh. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan mulakan perbahasan yang baru, iaitu bab yang ke-8 daripada kitab Q&A Fiqh Perubatan. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.